Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ini ialah berkenaan dengan tahyul. Orang Melayu sebut perkataan tahyul. Apa kaitan tahyul dengan agama kita? Apa kaitan tahyul dengan kebijaksanaan kita? Apakah kita seorang yang berilmu? Adakah kita seorang yang benar-benar beriman kepada Allah, beramal saleh, mempunyai akidah yang sahihah, sehingga menyebabkan adanya tahyul dalam kehidupan kita, atau bagaimana? Maka pada malam ini saya ingin bawakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian kepada perkataan tahyul. Sebenarnya tahyul ini adalah satu perkataan yang berasal daripada bahasa Arab. Apa maksud tahyul? Tahyul yang betulnya takhayyul. Kita orang Melayu sebut tahyul. Yang betulnya adalah takhayyul, asal dia. Baik, takhayyul antaranya ialah perkataan ini ada digunakan dalam Al-Quran, dalam surah Taha. Surah Taha. Apabila Allah Subhanahu wa taala menceritakan sihir yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Taha ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa 'isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Berkata Musa alaihi salam, silalah kamu semua lemparkan. Maka tiba-tiba tali dan tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat dengan sebab sihir yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir itu. Jadi perkataan itu yukhayyalu ilaih. Kita orang Melayu kita sebut tahyul, kan? Bahasa Arab yang betulnya takhayyul. Baik. Maka takhayyul ini, kalau kita lihat daripada peristiwa yang diceritakan oleh Al-Quran kepada kita tentang tukang sihir, dia buat kepada Nabi Musa AS, maknanya dia sihir mata orang yang memandang. Benda tu tak ada,
Benda tu tak wujud pun. Sehingga menyebabkan seolah-olah tali yang dilemparkan itu dan tongkat yang dilemparkan oleh tukang sihir itu benar-benar menjadi ular. Kan ular itu tidak ada pun, tetapi kita nampak seolah-olah dia adalah seekor ular. Maka yang terbayang pada pandangan mata Nabi Musa alaihissalam ialah tali itu benar-benar menjadi ular. Tongkat itu benar-benar menjadi ular. Baik. Apa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam sama sebagaimana apa yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang Yahudi membuat sihir kepada Nabi kita, walaupun di sana ada ulama yang berpendapat bahawa Nabi tidak terkesan dengan sihir, tapi itu adalah pendapat minoriti. Hanya segelintir, hanya sebahagian kecil ulama sahaja yang berpendapat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terkesan dengan sihir. Tetapi jumhur ulama, majoriti ulama berpendapat bahawa Nabi kita juga terkesan dengan sihir. Sebab itu kita juga dianjurkan untuk membaca seperti dua qul, kan? Qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Itu antara contoh bagaimana kita diajar untuk memohon kepada Allah perlindungan daripada bahaya-bahaya tertentu, termasuk bahaya tukang sihir. Jadi itu menunjukkan kepada kita hujah di kalangan ulama yang mengatakan bahawa Nabi kita juga terkena sihir adalah hujah ataupun menggunakan dalil yang paling kuat. Itu adalah pendapat yang paling sahih. Baik, kemudian para ulama, contohnya dalam Mu'jam Al-Wasit, dia kata bahawa takhayyul, dia kata maksudnya ialah tasawwarahu, kan, iaitu membayangkan. Benda tu tak ada pun, tapi kita duk terbayang. Saya nak datang sini, nak datang ke masjid tuan-tuan ni, saya perlu melalui Sungai Lembu, kan? Sungai Lembu, sebelum Sungai Lembu tu Ara Kuda, kan, Ara Kuda. Ara Kuda ni kalau zaman dulu saya mula-mula datang ke Penang ni tuan-tuan, tu tempat yang menakutkan, tempat yang orang cerita macam-macam. Saya ni ustaz, penceramah, orang panggil ceramah. Jadi ada satu masjid tu, dia tanya saya, ustaz datang ke mana? Saya kata ikut Ara Kuda lah. Dia kata, ustaz tak takut kah? Kita masa tu baru sampai Penang tahun 98, 99 baru sampai Penang, tak tahu pun Ara Kuda ke apa, kita tak tahu. Jadi saya kata kenapa? Dia kata Ara Kuda ni orang cerita nampak macam-macam, dia kata. AJK masjid ni pun bukan kata nak jaga ustaz supaya balik dengan selamat, tak. Dia gempak kita lagi, kan? Dia bagi terkejut. Yang kita pula muda masa tu, umur baru 25, 26, baru keluar UIA, baru kahwin. Apa ni, saya kata apa yang dia orang nampak? Dia kata macam-macam ustaz. Ada orang nampak, dia kata pakcik orang tua ni kayuh basikal, kita potong dia, kita jalan depan nampak dia ada kat depan pula. Entah bila dia potong kita pun tak tahu. Itu satu dia kata. Yang kedua dia kata ada orang nampak benda terbang putih kat depan ni. Kita tuan-tuan cakap dengan AJK, kita bagi kita lawak je lah, bukan benda betul pun, benda lawak, kan? Tapi lawak-lawak pun tuan-tuan, dah sembang panjang, cerita macam-macam, pukul 11 lebih baru nak keluar daripada masjid, kan? Sampai dekat Ara Kuda tu tuan-tuan, automatik saya pergi pasang Quran dekat radio, pasang Quran, automatik pasang Quran. Tengkuk ni berdiri bulu roma tuan-tuan. Ni perangai AJK masjid tak kesian kat ustaz ni. Kan, jangan duk cerita benda-benda macam tu. Baik, benda tu tuan-tuan terbayang, benda yang terbayang. Tak ada pun. Kita duk nampak macam orang tua, nampak macam ada benda putih melintas. Macam itulah lebih kurang maksud dia. Jadi benda ni kita panggil benda khurafat, kan, tahyul. Baik, sekarang kita nak bincang benda ni supaya kita boleh melihat isu ini dengan cara yang betul dalam agama. Kan, kita tidak mahu kita mengaji, kita ada ilmu, dah berapa lama kita mengaji, tapi kepercayaan kita itu tidak sebagaimana yang diajarkan oleh agama kepada kita. Baik.
Maka para ulama memberitahu kepada kita kenapa perkataan tahyul dengan perkataan khurafat ni dia dipasangkan. Biasa kalau sebut tahyul kita mesti sebut khurafat. Kan? Kita sebut khurafat, kita sebut tahyul. Kenapa dia dipasangkan, digandingkan antara dua perkataan itu? Maka sebahagian ulama mengatakan bahawa kerana dua-dua ni benda bohong. Tahyul ni benda yang tak benar, benda yang tak wujud pun, cerita je yang jadi rekaan. Khurafat pun benda karut, benda bohong. Dia berpunca daripada khayalan manusia, benda yang tidak ada bukti. Memang pun tuan-tuan, ara kuda ke mana ke, orang kata tempat keras, ada hantu lah, hantu macam-macam kan. Hantu kita kata Pontianak lah, hantu Cina lah, hantu Jepun macam-macam, hantu Jepun berkawat kan, macam-macam, hantu bintang 3. Tapi tak pernah lagi kita dengar orang macam Bubuk mati dibunuh oleh hantu. Ada? Tak ada. Tak pernah dengar orang Kuala Lumpur ke, orang Hong Kong ke, London ke apa mati dibunuh oleh hantu. Tak ada. Dicakar oleh rimau ada. Tapi rimau ni kena sebut pelan-pelan, sensitif sekarang 2-3 hari ni tuan. Rimau ni mati diterkam, rimau ada, tapi mati diterkam hantu tak ada. Walaupun kita kata hantu tu ada. Maka ini yang kita maksudkan bahawa bila kita menyebut tentang sesuatu peristiwa, sesuatu kejadian, dia kena ada bukti. Dia kena ada bukti. Baik. Maka kenapa dalam agama benda-benda yang macam ni adalah benda yang dilarang? Itu yang kita nak tahu. Kenapa ianya dilarang? Kerana ia melibatkan perkara yang bohong, benda yang dusta. Baik. Macam mana khurafat ini kan, dia boleh berlaku? Asal usul adanya khurafat. Maka antara rujukan yang paling bagus untuk kita tahu asal usul khurafat ini ialah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi cerita kepada kita yang kata khurafat. Khurafat ni apa dia? Nabi kata apa? Nabi kata atadruna ma khurafah? Nabi kata kamu tahu tak cerita pasal khurafah ni apa dia? Kita orang Melayu sebut khurafat kan? Khurafat. Dia ta marbutah. Khurafah. Kita orang Melayu sebut khurafat. Baik. Maka Nabi kata, inna khurafata kana rajulan min Nabi kata min uzrah. Nabi kata khurafat ni, yang kata khurafah ni adalah satu orang lelaki sebenarnya. Nama satu orang lelaki daripada Bani Uzrah. Dia daripada Bani Uzrah. Apa cerita lelaki yang nama khurafah ini? Dia cerita dia tuan-tuan, cerita dia daripada Bani Uzrah. Khurafah ini dia diculik oleh jin. Dia diculik oleh jin pada waktu zaman Arab Jahiliyah. Dia ditawan oleh jin. Maka bila dia diculik, kidnap oleh jin ni, dia bersama dengan jin tu beberapa lama. Kan, beberapa lama. Selepas dia beberapa lama, jin itu telah dikembalikan kepada manusia. Jin dia hantar balik khurafah ini kepada manusia. Kan? Kemudian khurafah ini dia cerita benda-benda pelik yang dia nampak. Kan? Benda-benda pelik yang dia nampak. Maka selepas itulah manusia mulai menggunakan istilah khurafah bila nak cerita pasal benda-benda karut, benda pelik, benda bohong, benda yang tak logik, benda yang tak ada bukti. Kita kata benda tu khurafah. Tapi hadis ni, walaupun kita jumpa hadis ni dalam Musnad Imam Ahmad, tapi para ulama, sebahagian ulama kata hadis ni dhaif. Hadis ni sebagai dhaif. Walaupun hadis ini dhaif, tetapi para ulama menerima perkara ni dari sudut kita menggunakan perkataan tu. Dia tidak ada kaitan pasal hukum hakam. Kita cuma nak cerita asal usul nama khurafah. Khurafah. Dan Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab dia kata khurafah dalam hadis dhaif itu, dia kata apa? Dia kata yang dimaksudkan khurafat dalam hadis itu
adalah cerita-cerita yang dibuat-buat. Cerita-cerita yang dibuat-buat. Istilah khurafat ini yang asalnya nama satu orang lelaki, dia telah menjadi identical kepada semua cerita bohong yang ada cerita-cerita pelik yang manusia cerita. Asalnya nama satu orang lelaki, tapi sebab orang lelaki ni duk cerita benda-benda pelik, bukti tak ada, apa tak ada, maka akhirnya nama khurafat tu orang ambil untuk cerita benda-benda yang pelik, benda khurafat. Dia macam Maggi ya tuan-tuan. Macam Maggi. Maggi ni nama brand. Kan? Tapi semua instant mi, semua mi segera kita panggil Maggi. Indomie pun kita panggil Maggi, yang cap agro pun kita panggil Maggi, semua tu kita panggil Maggi. Asalkan mi segera celup dengan air panas kita panggil Maggi, walaupun brand tu brand lain. Pasal apa? Sebab yang mula-mula sekali yang kita kenal Maggi, macam tu. Sama dengan Colgate. Cap dia Dali panggil Colgate, tak pelik. Kan? Kecil hati Dali punyalah buat Daki, dulu nama Daki. Kan? Panggil Colgate. Dia kata bila masa aku nama Colgate, aku nama Dali, tapi kita panggil Colgate. Pasal apa? Sebab kita kecil-kecil dulu sedar-sedar ubat gigi ni nama dia Colgate. Walaupun sekarang ni macam-macam nama dah ada. Kan? Zaitunnya, mak kita suruh kita pergi ambil ubat gigi. Ada tak? Dia kata kat kita, ni hang pergi ambil zaitun tu, ada pergi ambil zaitun. Perasan pula zaitun sebelah. Kan? Dia tak suruh kita pergi ambil zaitun, dia suruh pergi ambil Colgate. Ada tak mak kita suruh pergi ambil Dali kat mak satu, beli kat mak Dali satu? Tak. Dia kata beli Colgate. Cap apa pun tak apa, yang penting Colgate, mana ubat gigi. Padahal Colgate tu cap. Macam itulah khurafat ni. Khurafat ni asal dia nama orang. Ya, tapi hadis tu hadis dhaif lah. Tapi para ulama kata itu asal usul dia. Untuk menceritakan bahawa cerita-cerita pelik, kan? Cerita-cerita yang tak boleh nak kait dengan scientific evidence dan sebagainya. Macam kita lah, kita dengar cerita orang jumpa dengan orang bunian, kan? Ada yang kata kahwin dengan orang bunian, istana orang bunian. Tengok-tengok makan mi, makan cacing. Macam-macam cerita. Wallahu alam, cerita tu pun kita tak tahu sejauh mana kebenaran. Jadi banyaklah benda-benda khurafat yang ada dalam masyarakat Melayu. Contohnya ialah kalau dapat anak perempuan, kan, uri dia tu nak urus macam mana? Uri. Kita dapat anak perempuan. Maka orang tua kita kata uri itu hendaklah ditanam di tempat yang mudah kelihatan supaya dia mudah laku. Bila anak perempuan tu dia dah jadi anak dara, jadi dia mudah laku. Itu adalah khurafat. Tanamlah kat mana-mana pun, kan? Kalau nak ikut khurafat ni tuan-tuan, nak bagi mudah laku, gantung depan rumah lagi mudah laku, orang nampak, kan? Tapi kita tak buatlah macam tu. Ada orang kata nak kena bubuh garam lah, bubuh itulah, bubuh ini, macam-macam petua. Jadi petua tu kalau ada bukti saintifik, sebab tak mau semut urung, tak mau ada binatang datang dan sebagainya, itu tak apa, kan? Ada terbukti. Tapi kalau benda yang khurafat, benda yang karut, yang tak boleh dibuktikan, maka dalam agama kita tidak beramal dengan benda-benda macam tu. Sama juga kita keluar rumah, tengok-tengok kucing hitam melintas, tak mau keluar lah. Pasal apa? Sebab ni tanda buruk, kan? Kita keluar-keluar tengok tu biawak melintas depan kereta kita, kita tak mau teruskan perjalanan. Itu adalah benda khurafat. Maka dalam agama ini kita diajar, kan, tentang apa yang sepatutnya kita lakukan bila kita berhadapan dengan perkara-perkara yang seperti ini. Baik, kenapa timbul benda macam ni? Kenapa timbul benda macam ni? Jawapan dia kerana manusia ni dia ada rasa takut. Ini normal tuan-tuan. Semua kita ni ada perasaan takut. Takut mati, takut sakit, takut kemalangan, takut kepada harimau binatang buas, kan, takut hilang pekerjaan, takut rugi dalam perniagaan, takut kemalangan, macam-macam takut. Jadi ini benda yang normal. Maka para ulama mengatakan bahawa untuk kita memperbetulkan, kan, cara kita berinteraksi dalam kehidupan kita ini, maka kita perlu memahami kategori-kategori takut itu. Kita perlu faham. Baik, contoh, para ulama dia mengkategorikan takut.
Yang pertamanya takut dalam kategori ibadah, kan, dalam kategori ibadah, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut yang macam ni, takut kepada Allah taala ini adalah takut yang dikategorikan sebagai ibadat hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan orang yang takut akan waktu menghadap Tuhannya, baginya ada 2 syurga. Kan, siapa yang takut dengan waktu perjumpaan menghadap Tuhannya, maka dianugerahkan kepadanya jannatan, 2 syurga. Maka itu menunjukkan kepada kita bahawa takut kepada Allah itu adalah takut yang disyariatkan, yang diiktiraf dalam agama. Apa maksud takut kepada Tuhan, tuan-tuan? Takut kepada Tuhan antaranya takut untuk melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Takut untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Takut kepada hukuman Allah. Takut kepada azab kubur. Takut kepada perbicaraan di mahkamah Rabbul Jalil di hari akhirat. Takut kepada azab neraka. Jadi takut yang macam ni takut yang baik. Sebab apa? Sebab bila kita takut kepada Allah, kita meninggalkan perkara maksiat, perkara dosa. Ini takut yang bagus, kan, yang kita perlu ada. Suami isteri sebagai contoh, suami dia pergi outstation, dia tak perlu bimbang jikalau suaminya seorang yang takut kepada Allah. Walaupun isterinya tidak bersama dengan dia, walaupun keluarganya tidak bersama dengan dia, walaupun dia berseorangan, dia tidak akan melakukan maksiat. Sebab apa? Sebab dia berada di mana-mana sekalipun, dia mengimani Allah melihat apa yang dia lakukan. Ada kawan saya, tuan-tuan, kenalan saya, dia duduk hotel seorang-seorang. Dia duduk hotel seorang-seorang. Ada orang nak, kita kata nak buat benda tak baik kepada dia, pergi upah pelacur mana entah, pelacur tu datang bilik hotel, ketuk pintu. Dia tak order pun prostitute itu, dia tak call pun, dia tak bayar apa pun, dia tak tahu menahu. Tiba-tiba ada orang perempuan ketuk pintu. Tengok orang perempuan, tanya siapa dia. Dia kata dia disuruh datang ke sini, ada orang bayar kepada untuk dia datang ke sini. Tapi sebab kawan saya ni satu orang yang takwa, kita kenal dia sebagai satu orang yang baik, satu orang yang ikut hukum agama, maka dia ignore benda-benda yang macam tu. Dia tak ambil peduli, kan. Tambah pula bila kita pangkat tinggi ni, kadang-kadang ada orang nak sabotage kita. Kan, ada orang dia nak rebut jawatan kita tu, dia buat benda pelik-pelik, dia pergi hantar pelacur ke apa ke, nanti dia record ke, dia ambil bukti dan sebagainya, kita akan ditangkap dan habislah kita kena tindakan tata tertib, didakwa di mahkamah, dijatuhkan hukuman dan sebagainya. Jadi bila kita satu orang yang takut kepada Allah, kita di hotel sekalipun, kita di Hong Kong, di Jepun, di Eropah, negara yang tak ada pencegah maksiat, anytime, bila-bila masa kita boleh order, panggil pelacur datang ke bilik, tapi kita takkan buat. Pasal apa? Kerana kita ada perasaan takut kepada Allah. Baik, itu takut yang dianjurkan dalam agama. Yang kedua, takut yang berstatus dengan status syirik. Yang ni yang tak boleh. Yang ni yang membawa kepada khurafat, tahyul yang kita sebut tadi. Takut yang ada nilai, yang ada status syirik di sisi Allah Ta'ala. Apa dia? Iaitu satu orang manusia yang takut kepada selain daripada Allah Ta'ala. Macam mana tu? Takut kepada rimau, takkan syirik? Itu bukan. Itu kategori lain. Takut kepada penjenayah, itu kategori lain. Tapi takut yang syirik ni takut apa dia, tuan-tuan? Iaitu takut kepada makhluk halus, seperti contohnya jin, menyebabkan kita taat kepada jin yang jahat itu. Itu syirik. Sebab tu fatwa dalam negara kita, sesiapa yang menggunakan khidmat jin, maka itu perbuatan syirik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh.
Ni ada orang dia pergi buat contoh. Dia kata, habis minta tolong dengan doktor boleh? Minta tolong dengan manusia boleh? Tak, kami minta tolong dengan jin tak boleh. Itu kias yang tak betul. Analogi yang tak betul. Tuan-tuan tengoklah semua fatwa yang muktabar, ulama mengatakan bahawa meminta tolong dengan jin adalah perbuatan syirik. Takut kepada mayat, minta tolong dengan mayat. Orang tu dah mati dah, kan? Malam ni kita ada mayat. Jadi bila mayat tu ditanam, tiba-tiba kubur dia tu dijadikan sebagai kubur keramat. Pergi minta nombor ekor, macam-macam. Berdoa minta tolong di tanah perkuburan mayat individu yang tertentu. Maka itu adalah syirik. Maka sesiapa yang menggunakan khidmat makhluk halus seperti ini, maka itu dihukum sebagai syirik. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam surah Ali Imran ayat 175, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka adalah syaitan yang menakut-nakutkan para pengikutnya. Yukhawwifu awliya'ah. Syaitan ni dia kerja dia menakut-nakutkan siapa-siapa yang ikut dia. Maka Allah Ta'ala kata, janganlah kamu takut kepada syaitan, tapi takutlah hanya kepada aku, jikalau kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa-siapa yang guna perkhidmatan jin, maka itu perbuatan syirik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang kita dia nak cantik, kan? Dia nak cantik, dia guna benda-benda khurafat, benda karut. Dia pakai apa kat muka ni? Susuk, kan? Pakai susuk. Tuan-tuan tengoklah fatwa ulama. Adakah susuk itu dianggap sebagai ikhtiar? Tak. Walaupun dia ikhtiar, tapi ia ikhtiar yang diharamkan dalam agama. Sebab dia merupakan perbuatan yang mensyirikkan Allah. Tapi kalau kita nak cantik, kita pakai pencuci muka, yang tu tidak syirik. Nampak tak? Usaha sama usaha, ikhtiar sama ikhtiar, tapi cara kena betul. Kita nak muka kita cantik, kita basuh muka sebelum tidur. Bangun pagi basuh muka. Muka berminyak basuh muka. Itu tidak syirik. Itu ikhtiar yang dibenarkan dalam agama. Itu bagus. Kita jaga wajah kita, jaga kulit kita. Tetapi kalau kita pasang susuk, pakai susuk, kita pakai benda-benda yang melibatkan makhluk halus dan sebagainya, maka ianya tak dibenarkan dalam agama. Tapi lately ni tuan-tuan, sebab kita duk banyak serang pawang, dukun, para penceramah agama banyak duk serang dukun, pawang ni. Tadi ada orang share dekat saya satu video pawang-pawang, dukun-dukun Indonesia dah marah dah. Dia kata orang sekarang kata kami ni syirik, dia kata. Dia pun dia bangkit, dia marah, dia tak puas hati sebab menjejaskan mata pencarian dia. Sebab dah ramai orang sedar dukun ni syirik, kan? Pawang ni syirik. Syirik tu bila dia melakukan benda-benda yang syirik lah, kan? Jadi bila dia buat benda-benda syirik, maka itu adalah perkara yang menyebabkan terbatalnya agama, terbatalnya Islam. Jadi itu tak dibenarkan dalam agama. Kita kena bezakan pertolongan yang macam mana yang dibenarkan dalam agama dan pertolongan yang macam mana yang tidak dibenarkan dalam agama. Kita nak cantik boleh, tapi pilihlah cara cantik yang dibenarkan oleh agama. Ada satu orang perempuan tuan-tuan, dia nak cantik, dia nak buang lemak-lemak pada perut dia. Dia ada suami, dia ada anak, tapi dia nak kurus dengan jangka waktu yang cepat. Maka dia melalui proses pembedahan, buang lemak kat kulit tu, dia buang. Tapi sebab dia nak murah, dia negotiate dengan doktor itu, dan doktor tu akhirnya bagi murah tapi buat di rumah.
tidak buat di hospital. Jadi bila buat di tempat kediaman ni, kelengkapan tu tak cukup lah. Bila berlaku emergency, kecemasan, tak sempat. Jadi apa yang berlaku? Pendarahan yang banyak, kan? Nak kena potong lemak perut tu, tuan-tuan, kan? Jadi berlaku pendarahan yang banyak. Jadi sebab dia prosedur itu dibuat di rumah, di tempat kediaman, jadi tak sempat untuk menyelamatkan perempuan tersebut. Dia meninggal dunia. Niat dia baik, dia nak cantik, dia nak kurus, dia nak gembirakan suami dia, kan? Orang lelaki ni biasalah nak isteri cantik, isteri ramping. Dia borai tak apa, kan? Dia borai, kan? Tapi isteri dia nak cantik, nak ramping. So yang isteri ni makan macam-macam lah ubat. Yang mampu pergi buat surgery, kan? Cosmetic surgery. Akhirnya meragut nyawa dia. Jadi kita usaha kena pilih usaha yang dibenarkan oleh agama. Kita nak melalui sesuatu prosedur, bincang betul-betul dengan doktor. Risiko tinggi ke atau risiko dia macam mana terhadap nyawa kita dan sebagainya. Jangan sampai kita nak benda yang aksesori, nak beautification, nak cantik apa semua, tetapi kita tersilap mengambil risiko yang sangat tinggi sehingga meragut nyawa kita sendiri. Jadi kena pandai pilih. Baik. Yang ketiganya ialah takut yang mana ianya adalah status dia maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi takut kepada jin sehingga kita taat kepada jin, kepada toyol, kan, kepada saka. Yang tu tak boleh lah, kan? Yang tu tak boleh. Tapi yang ketiga ni, takut yang mana takut tu menyebabkan kita berdosa. Apa contoh dia? Contohnya ialah takut kepada sesama manusia sehingga menyebabkan kita taat kepada dia. Misalnya ialah orang perempuan kerja di tempat kerja, bos kata kamu ni tak cantik kalau pakai macam ni. Kena buka tudung, kena pakai ketat-ketat, kena pakai dedah-dedah sikit. Maka kita pun taat kepada bos. Sebab apa? Sebab takut dibuang kerja. Maka takut yang macam tu adalah takut yang berdosa, kan? Takut yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah ayat 44, Allah taala berfirman, "Fala takhshawun nasa wakhshawun." Janganlah takut kepada manusia, sebaliknya hanyalah takut kepada aku. Allah taala kata, apa-apa pun takut kepada aku, jangan takut kepada manusia. Jadi kita ni tuan-tuan kena yakin sungguh bahawa rezeki kita adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang tak suka kita, kalau kita pegang sungguh-sungguh dengan ajaran Allah, biarlah, kita nak buat macam mana. Kadang-kadang manusia ni dia ego dia lebih, kan? Dia ego lebih. Kita share benda-benda yang baik, video, YouTube, link yang bagus-bagus. Dia tak suka kat kita, dia remove kita. Kan? Orang ni macam itulah. Saya pun biasa tuan-tuan, bila ada kawan-kawan tunjuk gambar apa-apa, konten apa-apa, video dan sebagainya, kita pun kritik lah. Kita bagi nasihat, kita bagi pandangan, kita tunjuk fatwa dan sebagainya, fatwa ulama. Oh, dia tak suka kita, dia tendang kita keluar daripada grup WhatsApp. Kita ni bukan nak sangat duduk dalam grup WhatsApp, tuan-tuan. Grup WhatsApp kita banyak, tuan-tuan. Kalau boleh tak mau duduk dalam grup WhatsApp ni. Tapi saya nak bagi satu contoh kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan fikir balik, apa tujuan kita hidup atas dunia. Kalau kita berbeza pendapat, katalah kawan kita yang share benda tu benda yang salah, katalah benda tu salah, kita bagilah hujah kita pula, kan? Bagi hujah kita pula. Oh, yang video ni tak betul, yang betulnya ini dia ayat Quran, hadisnya macam ni, ada video ustaz lain pula cakap macam ni. Kita bincang. Maka perbincangan itu saling memberi hujah antara satu sama lain. Itulah yang akan mendedahkan kebenaran. Itulah yang akan menunjukkan siapa yang silap sebenarnya. Kita remove orang, buang orang dari grup WhatsApp, kita sombong. Kita nak tunjuk kita ada authority. Kita tak suka orang berbeza dengan kita. Berapa ramai orang dia jadi diktator. Bukan sahaja dalam masyarakat dia, bukan sahaja dalam pejabat dia, dalam rumah tangga pun diktator. Tempat makan kena tempat makan hak ayah suka, hak anak suka tak peduli, hak mak suka tak peduli.
Nak hak dia suka je. Mana boleh macam tu? Kita berbeza, tuan-tuan. Selera kita berbeza. Jadi kita tak boleh nak semua orang ikut kita. Tak boleh. Saya bagi contoh dekat tuan-tuan. Saya ada orang yang tak suka kucing. Saya sendiri. Saya tak suka bau dia. Saya tak suka dia buang najis. Saya tak suka. Yelah, kucing ni walaupun seronok main dengan dia, tapi masalah yang dia bawa kepada saya banyak. Tapi dalam keluarga saya seorang yang tak suka kucing. Hak lain semua suka. Nak buat macam mana? Darling kita pun suka kucing. Kan isteri saya. Anak saya daripada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 semua suka kucing. Kalau saya nak guna sebagai diktator, nak paksa isteri dan anak-anak ikut saya, boleh. Tapi adakah itu cara yang betul? Kita kena bagi ruang. Kan? Ada tempat kita mengalah untuk menunjukkan bahawa kerana kita kasih kepada isteri kita, kita kasih kepada suami kita, kita kasih kepada anak-anak, maka kita mengalah dalam beberapa perkara. Dengan kita mengalah, dengan kita menunjukkan rasa kasih kita kepada keluarga kita, itu mengangkat leadership kita, kepimpinan kita. Anak akan kagum dengan kita sebagai seorang ayah yang sanggup mengalah dalam perkara-perkara tertentu. Isteri ataupun suami kita, pasangan kita akan kagum dengan kita kerana melihat kita sanggup mengalah dalam perkara tertentu. Sama dengan hubungan kita. Bila kawan kita share apa-apa, kan ada pendapat dan sebagainya, kita jangan remove dia, jangan buang dia. Dia kan saudara kita seagama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kan tak sempurna iman seseorang kamu sehingga kamu kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Jadi kalau betul dia silap, kita tegur dia, nasihat dia baik-baik, bagi fatwa ataupun rujukan link ataupun YouTube yang boleh memperbetulkan. Kita saling bincang antara satu sama lain. Tidak ada manusia yang betul selama-lamanya pendapat dia. Tak ada. Setiap daripada kita ni alim macam mana sekalipun, tetap akan ada kesilapan masing-masing. Baik, yang keempat, takut yang munasabah bagi manusia, yang reasonable, yang ulama kata benda ni biasa. Apa dia? Takut kepada penjenayah. Penjenayah masuk rumah kita, kan? Kita mesti takut. Kita buat grill, kunci pintu, 2 lapis kunci dan sebagainya, bubuh alam. Itu usaha kita. Sebab kita takut kepada penjenayah. Siapa yang ada pengalaman penjenayah masuk rumah, dia tahu. Ada satu orang tu, tuan-tuan, penjenayah masuk rumah dia masa dia tertidur di ruang dapur. Buka-buka mata, ada orang cuit-cuit, dia buka mata tengok perompak duduk dalam rumah. Dia ambil habis benda yang ada dalam rumah. Nak bagi tahu dekat tuan-tuan, hamba Allah tu dia jual rumah tu. Dia tak boleh duduk rumah tu. Sebab dia trauma, dia terbayang-bayang bagaimana penjenayah tu menghunuskan senjata dan ikat dia dengan isteri dengan anak-anak. Itu takut yang berlaku pada semua orang. Semua orang takut bila penjenayah masuk dalam rumah dia. Maka takut yang macam ni ialah takut yang diiktiraf dalam agama. Dan pada masa yang sama kita kena belajar undang-undang hak kita. Kalau penjenayah masuk ke rumah kita tengah malam sebagai contoh, kan kita tak ada masa nak tengok dia bawa parang ke, dia bawa senapang ke, kita tak ada masa. Sebab tu penal code, kanun keseksaan dalam negara kita, kan CPC, Criminal Procedure Code dan sebagainya, semua undang-undang ni dia bukan sahaja mengajar kepada kita bahawa penjenayah perlu dihukum, tapi undang-undang juga mengajar kepada kita sebagai yang kemungkinan menjadi mangsa mempunyai hak yang tertentu. Apa hak kita? Antaranya ialah kalau penjenayah masuk ke rumah kita, kita boleh tembak dia, kita boleh tikam dia dalam keadaan gelap, dalam keadaan tengah malam. Kita tak ada masa nak cek dia bawa apa. Kemudian bila kita serang dia, dia mati dalam rumah kita. Apakah kita akan dikenakan gantung sampai mati? Seksyen 302 kanun keseksaan? Tak. Kita tak akan dikenakan hukuman gantung. Sebab apa? Sebab self defense.
Dia dalam undang-undang ni dia ada private defense kan. Private defense ni dia ada self defense kan. Kita pertahankan diri kita, kita pertahankan harta kita. Maka yang tu agama benarkan, undang-undang benarkan, dia iktiraf. Yang tak bolehnya ialah kita tangkap penjenayah, kita dah ikat dia, lepas tu kita balun pukul dia, katak dia, tikam dia sampai dia mati. Hak tu tak boleh. Bila kita dah ikat dia, kita dah kuasai dia, sementara tunggu polis datang, kita pukul dia, lepas tu dia mati. Kalau macam tu, orang yang pukul sampai penjenayah itu mati, boleh dikenakan Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jangan buat benda-benda macam tu. Sebab tu kita kena balance kan. Dalam undang-undang ni kita kena tahu apa yang kita dibenarkan untuk kita buat dan apa yang tak dibenarkan untuk kita buat. Baik, kemudian satu lagi, takut orang yang penakut, pengecut. Ini tak dibenarkan dalam agama. Semua benda takut. Kan? Tikus takut, kucing takut, lipas takut, semua benda tak boleh buat. Pasal apa? Semua benda takut. Keluar rumah takut, nak bawa kereta takut. Last kali bini yang bawa kereta, yang laki duduk sebelah. Dia masalah juga tuan-tuan. Kita kena belajar memulihkan perasaan kita, pulih psikologi kita, diri kita, mental kita. Kita orang lelaki kena jadi lelaki. Jangan kita lelaki jadi perempuan. Isteri kita jadi lelaki pula. Isteri kita bawa van sekolah, isteri kita pergi berniaga, balik rumah penat-penat berpeluh, masak lagi. Yang lelaki tidur kat rumah. Hak tu kena jadi sura rumah, bukan suri rumah, jadi sura rumah. Dia lelaki, kerja tidak. Hak ni takut, yang tu tak boleh buat. Yang ni agama larang benda-benda yang macam tu. Takut benda yang munasabah. Jangan semua benda kita takut. Baik, sidang hadirin mukminin, kita ada jenazah pada malam ni. Baik, maka akhirnya apa yang para ulama nasihatkan kepada kita, iaitu apa yang kita kena ingat bahawa khurafat, tahyul ni dia berpunca daripada kerjasama antara manusia dengan makhluk halus yang kita panggil sebagai jin. Dan jin yang jahat tu kita panggil syaitan. Baik, maka sesiapa di kalangan manusia yang mempunyai kerjasama, dia dapatkan pertolongan daripada syaitan, maka ini akan berakhir di dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Iaitu contohnya dalam surah Al-An'am ayat 128. Ayat ni panjang, saya baca terjemahan dalam terjemahan sahaja kan. Wa yauma yahsyuruhum jami'a, sampai ke akhir ayat. Dan di hari Allah Ta'ala menghimpunkan semua manusia, Allah Ta'ala berfirman, wahai jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan jin dari golongan manusia, wahai Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami telah mendapat kesenangan dari sebahagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang Engkau tentukan bagi kami. Lalu Allah Ta'ala berfirman, neraka itulah tempat tinggal kamu, kamu kekal di dalamnya, kecuali jikalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhan kamu, Tuhan yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Sidang hadirin mukminin, pada zaman tabi'in kan, ada satu tabi'in nama dia Uwais Al-Qarni, yang Nabi sebut dalam hadis orang yang mustajab doa. Tapi tak ada sahabat atau tabi'in pergi queue ambil nombor minta dengan Uwais Al-Qarni untuk doakan mereka. Tak ada. Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai contoh, antara sahabat yang mustajab doa. Tidak ada sahabat-sahabat lain, Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab, Ali, Uthman, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, apa semua, dan orang-orang Islam yang lain beratur queue nak ambil nombor jumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk doakan mereka. Sedangkan sahabat dan tabi'in yang nama mereka disebut oleh Nabi, mereka ini golongan yang mustajab doa, tetapi tidak ada sahabat dan tabi'in berpusu-pusu meminta orang-orang ini untuk mendoakan mereka. Kita hari ini tuan-tuan, jumpa pawang, jumpa dukun,
yang mengaji sekolah pun tidak, mengaji agama pun tidak, tiba-tiba dia boleh nampak harimau, boleh nampak macam-macam, boleh nampak benda dalam ayat, boleh nampak macam-macam, sanggup queue ni, ambil nombor dan sanggup bayar beribu untuk orang yang macam ni. Inilah tahap bagaimana orang-orang kita diperbodohkan oleh amalan-amalan yang boleh menyebabkan syirik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua daripada amalan syirik, amalan yang karut marut, yang kita sebut sebagai tahyul, khurafat dan sebagainya. Moga-moga kita menjadi umat yang terbaik, umat yang berpelajaran, yang menggunakan akal dalam kita meneruskan kehidupan kita di atas dunia berdasarkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha